أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, so hari ni dah hari Khamis guys. Kalau hari Khamis guys, kita sama macam hari Senin guys. Okay, so hari ni dah hari Khamis guys. Hacap nak buka cerita baru. Last week kita dah penuhkan kita punya konten dengan hotel-hotel seram, cerita tingkat, bilik maupun pengalaman-pengalaman pekerja yang ada dekat hotel dah berkongsi kisah kepada kita. Dan untuk minggu ni kita nak kembali dengan episod yang lain sikit lah. Okay, untuk episod kali ni Acap akan terangkan sekejap lagi selepas intro. Tapi korang yang baru masuk tu, Acap ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan like guys, jangan lupa subscribe, itu yang paling penting. Dan juga jangan lupa tekan bell notification. So lepas ni Acap ada banyak video nak share dengan korang, so korang tak terlepas lah kan. So untuk hari ni, apa video yang Acap nak terangkan adalah tentang satu pekerjaan yang di mana kejap lagi baru kita cerita. Okay, so kita tak nak buang masa. Yang nak bagi super chat, super sticker, korang boleh klik lambang duit dekat chat korang tu, and then korang boleh bagilah beberapa gift yang korang nak bagi seikhlas hati. Acap terima dengan hati yang terbuka, dan Acap ucapkan terima kasih banyak-banyak atas sokongan korang. Okay, so tak nak buang masa, jom kita pergi ke intro terus. Jom cakap sama-sama. Let's roll it. So alright guys, here we are. Okay, kita nak berkongsi kisah apa malam ni? Acap cakap tadi kan, kat intro Acap nak cakap. Okay, malam ni Acap nak berkongsi kisah tentang Pak Gad dekat Malaysia ni. Selepas Acap belik-belik DM, email, ada beberapa kisah yang dihantarkan kepada Acap melalui media ni lah. And then diorang cerita tentang pengalaman seram diorang ketika diorang stay up. Ketika kita dah habis kerja, kita dah habis kuliah, ada seorang insan yang masih lagi duduk dekat situ ditemani kegelapan dan kesunyian tempat tersebut. Oish, dah macam misteri Nusantara. Tapi tak apa. Kita nak cerita tentang Pak Gad lah sebenarnya kan. Obviously malam ni, so orang pun kat komen banyak cakap, Cap, why not kau pergi cari cerita pasal Pak Gad. Of course hardcore, mesti seram. Memang seram guys. Lepas Acap baca, lepas Acap faham, and lepas Acap masuk cerita diorang, wow, it will be so scary guys tonight. Okay, so kita mulakan kisah Pak Gad kita pada malam ni dengan kisah yang pertama. Kisahnya datang daripada seorang brother yang berumur lingkungan 30-an, ingin dikenal sebagai Saiful. Bukan nama sebenar. Dia kata, Cap, nama aku sekian, tapi kau letaklah nama apa-apa, Saiful ke apa ke, nama yang kena dengan Pak Gad lah. Dia kata macam tu. Asal kalau nama Saiful memang kerja Pak Gad ke macam mana? Kan? Asal tak boleh letak Tengku Ryan kerja Pak Gad? Tak boleh. Nama kan nak jadi Pak Gad, Tengku Ryan. Apa salah? Betul tak? Tak boleh. Takkan nama Tengku Ryan, Tengku Arsyad ni semua macam duduk dekat office. Papa nak kamu ambil alih syarikat ni. Papa tak kira. Kamu kena kahwin juga dengan Melissa. Kalau tidak, 1 sen pun harta bapa kau takkan dapat. Takkan semua benda papa. Kan? Okey, tapi tak apa. Biarkan dia. Kita hormat dia nak minta nama Saiful, so kita bagilah nama Saiful. Right. Saiful ni, menurut dia ni seorang Pak Gad yang telah pun bertugas hampir 5 tahun something dekat satu institut pengajian yang berada dekat Kedah. Kedah ke Penang? Penang. Sorry guys. Kat Penang. Aku dah terlupa dah. Sudah keliru lah. Dekat Penang. Kat Penang ni, institut pengajian ni, dia punya institut ni not that besar, tapi boleh katakan luas jugalah menurut dia. Acap pun tak pernah sampai dekat tempat ni sebenarnya. Tapi bila dia cakap, Acap buat research sikit pasal institut tu, and then Acap pun macam, okay. Nampak luas lah tempat ni kan. Okay, Acap kata dengan dia, boleh tak Acap nak share nama institut ni? Dia kata jangan. Sebab dia kata benda ni melibatkan kerja dia. Dia takut nanti kalau Acap share nama institut,
nanti tak pasal-pasal dia orang kena. Kalau ada orang atasan nampak video Acap lah, Acap kan famous sangat, apa nak takut kan, dia orang ni apalah. Tapi tak apalah, kalau dia dah minta rahsiakan, kita rahsiakan juga. Okay, cuma Acap boleh cakap dia adalah salah satu pusat pengajian yang berada dekat Penang. So mungkin korang yang mana belajar kat sana, korang tahulah kat mana, ataupun mungkin daripada cerita ni korang boleh bayangkan, might be that is your institute. Okay, alright. Cerita dia bermula ketika ada satu malam ni dia bekerja shift malam. Okay, tapi malam tu bukan malam Jumaat lah, klise lah asyik malam Jumaat kan. Dia kata pada waktu tu, Cap, aku masuk shift dalam around pukul 7.30 malam, macam tu. Okay, aku menggantikan Pak Gad di petang hari dan aku bertugas seorang diri pada waktu tersebut. Aku ni bukan orang yang penakut sangat lah, sebab Alhamdulillah sepanjang 5 tahun lebih aku dekat institut ni, tak ada apa-apa jadi. Dia kata Alhamdulillah, dia kata tak ada benda. Tapi malam tu, Cap, memang bila benda ni jadi je, dia buatkan aku tak senang duduk, berpeluh dan meremang bulu goma. Okey, cerita dia bermula ketika semua ataupun tempat dekat institut tu dah mula gelap satu persatu building. Okey, tempat dia ni ada 2 building, satu bangunan lama, satu bangunan baru, dan satu juga bangunan kuliah lah. Okey, so bangunan lama ni, menurut dia dekat tempat ni ada satu bangunan lama ni yang tak boleh diubah suai sangat. Sebab menurut cerita dia, sebelum-sebelum ni ada juga beberapa pengubahsuaian cuba berlaku dekat tempat tu, tapi end up fail. Sebab dia orang kata might be dekat kelas tu ataupun dekat kawasan bangunan lama tu telah pun dihuni oleh sesuatu. Ada 1 tahun tu dia kata tempat tu pernah dicat semula, tapi besok tu cat tu tiba-tiba jadi terkopek yang kering tau. Macam gosak lah cat tu, tapi ikutkan memang dia orang pakai cat yang baik. And then dia orang ada pernah tambah something kat belakang tu, contoh macam taman-taman apa tu, yang dia orang hias kan, tak pokok, tak bunga apa semua, pecah. And then macam tak jadilah nak bangunkan. So dekat situ ada kind of mystery, dia kata pada waktu tu. Tapi dia kata so far dia kerja tak ada apa-apa yang pelik pun jadi. Okay, balik pada malam tadi. So bila malam tu menjelma, dia pun macam okay, dia tengok satu-satu dah gelap kan. And then biasanya dekat belah dewan tempat, dewan rasmi, apa aku nak cakap dewan, aku tak pernah belajar kan, aku tak tahu. Dewan macam dewan lah, dewan untuk pelajar-pelajar ni, diorang ada fakulti-fakulti yang buat kerja ataupun meeting dekat situ. Tapi paling lambat pun diorang akan meeting sampai pukul 11 malam lah. Okay, so pada waktu tu nampak dewan tu terang, and ada beberapa lagi bilik yang terang selain hostel diorang lah kan. Okay, masa tu jam nak hampir menunjukkan pukul 11 malam. So aku kena pergi kat dewan tu untuk remind diorang bahawa diorang dah kena beredar, diorang kena beransuh sebab dah pukul 11 malam. Aku pun bangun, and then aku terus pergi dekat dewan, dan aku bagi tahulah yang kena kemas dah sebab nak pukul 11 ni. Dah pukul berapa dah ni? Okay, macam tu contoh. Bila dia pergi sana, dia bagi tahu semua, alhamdulillah lah semua benda okey. Semua orang bagi kerjasama, and then semua gerak. Lepas tu aku tengok jam. Okay, tepat pukul 11. Sebab tepat pukul 11, si Saiful ni, dia dah kena ronda dekat bahagian kawasan bangunan lama tersebut. Dia pun jalan daripada dewan nak ke bangunan lama tu tak adalah jauh. Dia ada satu jalan menurun tangga sikit, and then dia belok kiri, dia dah sampai tempat tu. Masa dia sampai kat area tu, kawasan tu memang gelap gelita, Cap, sunyi. Sebab di sebelah siang itu merupakan bengkel-bengkel untuk fakulti-fakulti yang ada. Dia tengok keadaan kiri kanan, sunyi malam ni. Bunyi cengkerik pun tak ada ni. Weh, seram, dia kata waktu tu. So dia pun jalan ke bawah, and then diteruskan berjalan. Okay, kat tempat tu ada 2 tingkat satu tingkat bawah dan satu tingkat atas lah. Dia ronda daripada ujung ke hujung pada tingkat yang pertama. And then dia kata okay, tak ada apa. Dia clocking, and then dia pergi dekat bahagian tangga sebelah tu untuk dia naik ke tingkat yang atas. And dia kata masa je aku sampai dekat tangga tu, Cap, aku naik sampai separuh deck tu, aku terdengar bunyi ada orang mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dalam keadaan building yang sangat sunyi, sangat lengang, sangat gelap,
Daripada mananya datang orang mengaji tersebut? Suara perempuan sedang mengaji, sayup-sayup aku dengar. Aku pun naik tangga dek yang kedua. Aku jalan melalui hujung untuk pergi ke hujung sana. Dia dengar macam tu. Uish. Time tu dia kata dia dah seram lah. Bulu roma dia dah mengemang lah. Sebab kalau ikutkan, kalau ada kelas ganti ke kelas tambahan ke, dia mesti tahu tau. I mean Pak Gad akan dimaklumkan pasal benda ni. Tapi masa tu dah pukul 11 malam dan ke atas. Dah nak pukul 11.40 like that lah. Mana ada boleh apa-apa aktiviti kuliah dekat tempat tu kan. So time tu dia dah berdiri bulu roma lah. Otak dia dah fikir bukan-bukan lah. And then dia pun jalan ke depan. Dia pergi bilik ke bilik. Bilik pertama dia jalan, bilik kedua dia jalan, sampai bilik yang ketiga, dia terdengar bunyi orang mengaji tu betul-betul dekat belah kanan dia. Dia stop kejap. Amin. Keadaan jadi sunyi balik. Dia pun nak check lah apa yang kat dalam. Pintu tu tertutup daripada luar. Dia pun angkat kunci, dia buka pintu tu, and then dia masuk ke dalam bilik kuliah tersebut. Bilik kuliah ni macam bilik seni tau. Dia macam ada ruang yang luas tau kalau kau masuk bilik tu. Bila dia masuk je bilik tu, dia nampak dekat hujung kawasan macam aku tak tahu macam mana nak explain, tapi bahagian anjung seni belah hujung tu ada satu lampu kecil bersuluh dekat area tu. And then nampak ada dua pelajar perempuan berpakaian telekung sedang duduk kat situ. And dia nampak ada Al-Quran dekat atas macam meja tu. Uish, diorang ni buat pasal ni kat sini, mengaji ni. Uish, buat hal lah, dia kata macam tu. Malam-malam macam ni. Lepas tu dia pun undurkan badan dia, and then dia malas lah nak kacau kan. Sebab dia tahulah mungkin lepas dia ngaji ni, budak ni pandai lah balik. Dia pun pergi buka lampu. Dia buka lampu yang memancar terus ke arah meja tersebut. And then dia pun keluar. Aku dengar lagi cap masa tu. Masa aku jalan keluar, aku dengar lagi budak tu mengaji. And then aku angkat kunci aku kunci bilik tu. Aku pun jalan nak ke arah ujung sana lah. And then 3-4 langkah lepas aku jalan daripada tempat tu, aku tersentak je. Aku macam macam mana dia orang boleh masuk dalam tu? Time ni aku baca, aku pun mengemang. Guys, tadi Pak Gad tu cakap dia nak masuk bilik tu, dia buka kunci daripada luar. And then bila dia masuk bilik tu, budak perempuan tu dah ada kat dalam tu. Ush, kau gila kau. Macam mana dia tembus ke kan? Okay, lepas tu dia macam mana dia orang boleh masuk? Dia orang ada kunci. Macam mana dia orang kunci daripada luar? Time tu dia dah terfikir. And then dia pun patah balik. Dia nak check benda Allah tu. And then dia patah balik, dia buka kunci. And then dia masuk ke dalam. Lampu yang dia buka tadi tu masih lagi menyala. Tapi dekat anjung batu tersebut tak ada siapa-siapa pada waktu tersebut. Oh damn. Time tu dia dah mengemang, dia dah termenung. Dia tengok je meja tu. And bunyi mengaji tersebut senyap. Time tu dia dah seram lah. Dia keluar, dia tutup pintu, dia kunci balik. And then pada waktu dia kunci pintu tu, dia terasa seperti ada orang lalu belakang dia pada waktu tu. Tapi dia macam keras je lah. Dia kunci bilik tu, and then dia pelan-pelan pandang kiri tu. And dia kata masa dia pandang ke belah kiri, dia nampak ada dua makhluk jalan terus membelakangi dia dengan berpakaian serba bertelekung. Dan dekat dia punya sisi ni ada Al-Quran. Dia terus jalan sampai hujung. And then aku pun pusing ke belah kanan, opposite way, aku lari turun bawah. Memang dia kata waktu tu seram gila lah. And masa dia turun ke tangga dek bawah tu, dia terdengar lagi bunyi orang mengaji dekat atas. And time tu dia tak naik balik. Dia just turun ke bawah. And then dia larilah nak pergi post guard dia. And masa dia nak lari pergi kat post guard dia, dia nampak ada dua lagi makhluk yang sama bertelekung
turun untuk pergi ke arah bangunan tersebut. Dan dia time tu memang berpeluh, memang cemas gila. Dia masuk dalam postguard dia pula baca dia pula pasang Al-Quran punya surah. Dan pada malam tu dia berjaga dalam keadaan yang sangat ketakutan, tapi alhamdulillah memang tak ada apa-apa yang jadi selepas itu. So itulah kisah yang dikongsikan oleh Saiful kepada aku dan dikongsikan kepada korang semua. So kalau korang dekat tempat Saiful tu, what do you guys do? What do you guys think? Gila. Aku baca, aku mengemang, Mat. Macam mana ada? Bab-bab suara mengaji ni jangan buat pasal. Kan? Contohlah kan, korang dalam bilik seorang-seorang sekarang pukul 10, pukul 11 malam ni, tengah duduk kan, rumah ni seorang ni, tak ada orang ni, dalam bilik. Tiba-tiba kau dengar dekat ruang tamu kau ada bunyi orang mengaji. Apa kau nak buat? Kan? Takkan kau nak buka lagu DJ pula, kan kena pandang peti macam mana? Right, so itu cerita yang pertama. Kita lepak lu, kita chill lu kan. Okay, so kita move up ke cerita yang kedua. Ni pasal Pak Gad juga, tapi yang ini dia lain sikit. Dia bukan kat sekolah, bukan kat kuliah, tapi yang ni dia pergi kat mall. Mall mana? Acap tak boleh cakap lah, sebab dia pun minta rahsiakan. Tapi yang Acap boleh share, dia dekat area Johor Bahru. Okay, mall ni dia ni terjadi ketika time kita PKP awal-awal dulu. PKP bukan awal sangat lah, tapi masa kita dah bebas sekejap, yang masa Langkawi buka, semua orang pergi Langkawi, and then kes naik, kita tutup balik. Time-time macam tu lah. And menurut dia pada waktu tu, mall hanya dibenarkan buka sampai pukul 10 malam. Tak silap Acap, dia share dengan Acap. Okay, pukul 10 malam, kebanyakan pekerja-pekerja dah pun ciao, dah pun gerak, dah pun balik lah. Okay, Pak Gad ni, dia duduk dekat dia punya tempat bertugas adalah di parking lot pada malam tersebut. Okay, korang tahulah kan, kalau tempat parking yang ada sistem berbayar ni, dia memang akan ada guard yang jaga untuk uruskan kad ke season pass ke kan. So dia ni dekat situ lah pada malam tu. Okay, apa nama dia nak bagi ni? Aduh wish. Dia tak bagi nama. Okay, umur dia dalam sekitar 40-an. Pakcik lah kan, pakcik. Kalau pakcik, kita ingat siapa? Tak tahu lah. Aku sekarang bila orang tua je, aku teringat dia segmen. tak gua. Okay. Kita panggil dia Shidi lah, Shidi. Okay, Pakcik Shidi ni, dia bertugas pada malam tu, and dia ditugaskan untuk tunggu semua kereta ciao, baru dia boleh ciao. Okay, pada malam tu keadaan okey, keadaan sunyi, keadaan sepi. Dia duduk dekat tempat postguard dia macam biasa untuk tengok kereta satu demi satu berlalu pergi. And then mula-mula lah kita pekerja lah tepat pukul 10 malam, dalam lingkungan 5 minit, 10 minit, satu kereta telah pun keluar ke situ. Okey, sampai je 10-20 minit malam, menurut Pak Shidi ni, ada satu biji kereta je yang dekat situ, yang tinggal lah dekat parking lot tu. Dia pun macam, oh, ini kereta, oh, ini kereta Aikal ni, Cik Aikal ni. Okay, Cik Aikal ni adalah one of management, the mall management punya ni lah. So Pak Gad ni memang kenal, sebab menurut dia Cik Aikal ni rajin angkat tangan, rajin tegur. So biasalah orang ramah macam ni memang kita kenal kan. Dia tengok, oh ada satu kereta lagi belum settle. Tak apalah, tunggulah kejap, 10.30 kan dia turun lah. Sebab menurut Pak Shidi ni, Encik Aikal ni biasanya 10.30, 10.35 dia akan muncul. Dia akan jadi kereta yang terakhir untuk ciao pada waktu tu lah. And dia pun macam, okay tak apa, dia buat je kerja dia kat dalam postguard tu. And then jam telah menunjukkan pukul 10.30 malam pada waktu tu. Dia tengok kereta tu, tak turun lagi Cik Aikal ni. 10.30 dah ni. Biarlah. Dia pun buat kerja dia. And menurut dia, pada waktu dia sambung kerja dia, and then dia macam beralih perhatian dia terhadap kerja dia, tiba-tiba dia dengar ada satu bunyi ni. Treat normal temperature. Nombor ni bunyi temperature, suhu temperature bunyi tu temperature reader tu.
temperature stand tu lah, dekat salah satu entrance yang ada dekat mall tu. Dia pun macam dah keluar ke Cik Akal ni? Dia jengah-jengah, dia tengok tak ada orang pula. Siut lah. Dia pun teruskan buat kerja dia. Dia tulis sekali lagi dengar normal temperature. Sebab tempat tu sunyi guys. Bila tempat tu sunyi, lepas tu parking lot, dia kan macam gema sikit kan. Dia dengar lah. Ada dia tinjau lagi. Dia tinjau lama tau waktu tu. Dia tengok je dekat arah pintu tu, ada orang keluar ke tidak kan. Siut lah. Lepas tu dia tengok ke arah kereta Cik Aikal tu. Sebab temperature tu punya tempat, and then kat sini pintu, and then kat sini kereta Cik Aikal tu lah. Dia tengok Cik Aikal dia tak ada pun. Lepas tu dia tengok jam dah 10.40. Siut lah. Mana budak ni tak keluar-keluar lagi kan. Tapi dia macam lantak lah. And then dia buat kerja dia. And masa dia buat kerja tu, sekali lagi bunyi tu berbunyi sekali lagi. Normal temperature. Dia dah goyang time tu. Dia pun angkat dia pun tengok, dia pun tengok ke arah dia punya kereta and the temperature. Dia pun bangun, dia bawa cota dia. Dia takutlah ada budak-budak nak main-main ke apa kan. And then dia terus pergi ke arah pintu tersebut, and dia tengok keadaan time tu memang tak ada siapa-siapa. And dia pegang tombol pintu yang ada dekat situ, macam saya cakap tadi, ditarik. Tak boleh. Tak ada orang masuk lah. Sebab nak masuk ke pintu tu kena pakai kad. Aku tak ada dengar pun bunyi orang scan kad. Main-main lah. Lepas tu dia tengok temperature, dia tutup. Dia offkan temperature tu. Biarlah sebab dah tak ada orang kan kat mall tu, tinggal Cik Aikal tu je. Dia off temperature tu. And dia kata masa dia off temperature tu, dia nak pergi balik kat post guard dia lah. And masa dia keluar ke arah post guard dia tu, dia ternampak ada seorang sedang berdiri dekat depan post guard dia. Bila masa pula dekat situ, yang berdiri tu adalah Encik Haikal. Dia ikut pintu lain ni. Alamak. Dia cepat-cepat berlari. Sebab Cik Akal tu kan management kan, takut kena komplain ke apa. Dia cepat-cepat berlari ke post guard dia. And then dia pergi kat arah tu lah. Cik Akal, sorry tadi temperature tu rosak. Saya betul kan. Cik Akal nak scan pass ke? Cik Akal tu diam je. Cik Akal nak scan pass ke? And pada waktu tu Cik Aikal tu pandang dia, and then dia pun pandang Cik Aikal tu. Boleh tolong saya? Cik Aikal cakap macam tu. Boleh. Tolong apa Cik Aikal? Tolong keluarkan saya. Dia tunjuk ke arah kereta. Time tu aku macam Keluarkan Cik Aikal. Aku pun masa dia tunjuk kereta tu, aku pun tengoklah ke arah kereta. Aku tengok kat kereta tu tak ada apa-apa yang pelik. Aku macam, tolong apa Cik Aikal? Ternyata dekat depan aku tu tak ada orang dah cap. Pada waktu tu aku macam siut lah. Time tu dia kata berdiri bulu roma dia. Jantung dia memang dah laju. Dia cepat-cepat angkat walkie, and dia Roger. Mael, masuk Mael. Kau kat mana? Lepas tu dia kata aku tengah busy kat atas, tengah check up apa. So waktu tu guard tak ramai tau. So yalah, masing-masing ada kerja masing-masing. Okay, dia pun macam tak apa, biarkan. Dia biarkan. And then dia pun macam tak sedap hati lah. Apa benda pula tolong keluarkan dia ni. Macam bukan-bukan je lah. Dia pun duduk balik, and then dia buat kerja dia. Tapi time dia buat kerja tu, dia rasa berdebar. Dia rasa berdebar, and dia rasa berpeluh pada waktu tu. Sebab kan tadi itulah dia nampak benda tu kan. Dia rasa tak senang. And pada waktu tu, dia macam nak anxious tau. Dia macam nak pergi tak nak pergi. Betul nak pergi tak nak pergi. And then dia tengok ke arah kereta tu. And dia kata masa dia bangun tengok ke arah kereta tu, dia ternampak kelibat Cik Haikal keluar daripada pintu entrance tu tadi, pergi ke kereta dia sendirilah. Dia macam aku ni penat sangat ke apa ni. Tak pasal-pasal. So dia nampak lah Cik Haikal tu nak pergi ke kereta dia. And dia pun duduk balik. And masa dia duduk balik, dia tengok ke arah kereta Cik Haikal tu. And pada waktu tu cap, aku nampak Encik Haikal tu hanya berdiri dekat depan pintu kereta dia. Aku macam biar betul. Apa dia tak masuk lagi kereta dia? Aku biarkan. Mungkin dia tengah diri tengok handphone ke apa kan.
Aku biarkan 5 minit lebih macam tu. Aku sandar, aku perhati kat arah kereta tu. Tapi kelibat tu masih lagi berdiri je cap dekat depan kereta tu. Wah, aku dah tak sedap hati. Aku pun bangun, keluar daripada postguard untuk pergi ke arah kereta tu. Masa aku bangun, keluar daripada postguard tu, aku tengok dekat kereta tu cap, tak ada siapa-siapa cap. Sekali lagi cap, tak ada siapa-siapa yang ada ke area situ. Oh, time tu aku dah lagi mengemang, aku dah lagi berdebar. Tapi aku dah tak nak fikir banyak lah waktu tu. Dengan berbaki keberanian yang ada dalam diri ni cap, aku pun jalan terus ke arah kereta dia secara lebih cepat. So maknanya dia percepatkan langkah dia waktu tu guys. So pada waktu cap, memang keadaan kau bayangkanlah, parking lot tak ada orang. Memang tak ada orang, semua orang dah tak ada. Yang tinggal aku dan juga satu biji kereta yang dekat depan ni. Aku jalan. Masa aku jalan tu cap, aku rasa dekat belakang aku ni macam ada someone yang ikut tau. Tapi aku just macam tutup mata, aku jalan je lah. Bukanlah tutup mata sangat, dia macam macam tu lah, dia jalan sampai depan. And orang kata apa, dalam hati, dalam jiwa tu memang daripada tadi semua bahasa, semua bahasa pula, semua surah dibaca. Dia jalan depan sikit, perlahan. And sampai aku dekat betul-betul depan kereta Encik Haikal tu tadi. Ni apa aku nampak malam ni? Apa benda dia suruh aku keluarkan apa ni? So aku pun buka torchlight aku pergi ke arah bahagian pemandu. Aku pun mula suluh. And masa aku suluh cap, aku terperanjat gila cap. Sebab apa? Dekat dalam kereta tu, Encik Haikal tengah tidur. Aku tak tahulah dia tengah tidur tengah apa, tapi dalam keadaan yang nampak dia dah terkulai macam tu. And aku cepat-cepatlah ketuk tingkap tu. Aku panggil dia, aku panggil, tapi sautan tu tak disahut. And pada waktu tu aku bagi emergency punya walkie. Aku cakap emergency, ada orang terperangkap dalam kereta dekat parking lot. And ada 3 orang daripada guard yang ada turun tolong aku. And then kita orang try lah usaha untuk pecahkan tingkap tu. Kita orang try pecah. And then pada waktu tersebut tingkap tu boleh dipecah di bahagian sikit belah bawah tu. And aku masukkan tangan, kita orang tarik lock tu, and then pintu tu berjaya dibuka. Sementara ada salah seorang daripada kita orang ni dah pun call ambulans. And kita orang tengok keadaan Cik Haikal ni dah lemah lah. Tapi kita orang pegang kat nadi dia ada lagi, cuma bibir dia dah start biru dah guys pada waktu tu dia kata. And dalam 10 minit tu macam tu, ambulans pun sampai. Ambulans buatlah kerja dia orang. Tapi alhamdulillah ambulans mengesahkan bahawa Encik Haikal masih lagi ada hayat, ada nafas, dan diberikan bantuan oksigen. And menurut yang kata tu, dia kata mungkin macam mana orang kata, nasib baik lah dia orang call awal. Kalau dia orang tak call awal, mungkin Cik Haikal ni dah meninggal dunia. Okey, lepas tu Cik Haikal ni dibawa oleh ambulans keluar. And then dia orang pun beransur lah. Dan si pakcik ni tadi terus pergi ke arah postguard dia. So masa dia pergi ke arah postguard dia, dia nak packing barang. Sebab time tu dah pukul 12 dah waktu tu. Dia nak packing barang and dia nak ciao. And masa dia nak keluar daripada postguard tu, dekat entrance yang lagi satu tu, terdengar sekali lagi bunyi suhu temperature tu. Temperature reader tu lah. Bunyi trend normal temperature. Oh, time tu dia tengok, dia geleng kepala, dia angkat barang dia, dan dia pun ciao daripada situ. Dan itulah dia cerita Pak Gad yang kedua yang di-sharekan kepada aku untuk korang. Gila kau, 2 kali Mat dia jumpa benda Allah tu kan. First dekat depan guard tu sendiri, second dia nampak dekat atas, dekat depan kereta orang tu. Tapi itulah, Acap pun tak tahulah, dia ada science punya terms kan pasal benda ni. Pasal orang yang nak meninggal tu dia hantar sign dalam keadaan dia tak sedar. Tapi Acap tak sure apa benda tu. Tapi itulah yang dilalui oleh Pak Syidi tadi nama dia. Dia lalui benda tu. And bagi aku seram amat kan. Kalau dalam keadaan kau pergi parking lot, senyap, tak ada orang, and tinggal kau dan sebuah kereta, and kau nampak benda macam tu. Kalau aku tak kuat lah nak lalui benda tu. Tapi memang salute dekat dia tenang. And then yalah, alhamdulillah lah Encik Haikal tu dapat diselamatkan. Cerita pasal Encik Haikal, dia ada tulis juga. Encik Haikal ni sebenarnya dia dah hampir 4 jam tertidur dekat dalam kereta tu. Tapi tak tahulah, mungkin umur dia panjang kot. Biasanya orang 4 jam dah tertidur dalam kereta ni dah caw kan. Tapi tak tahulah nak cakap macam mana. Tapi yalah, ajal maut ni tangan Tuhan kan.
menurut dia pada waktu tu cuma tingkap belah belakang dia terbuka sikit. Itu yang menyelamatkan dia daripada dia lemas kat dalam tu kot. Tapi aku tak nak bahas banyak lah kan, sebab aku tak ada kat tempat tu. Tapi itulah dia. Dia daripada off station, dia sebenarnya nak balik sekejap ke mall tu untuk dia pergi office dia, tapi mungkin terlalu letih, dia terlelap dekat situ walaupun enjin dia dah tutup pada waktu tu. So aku tak tahulah apa kisah di belakang dia, tapi itulah yang dikongsikan kepada aku. So guys, kalau korang letih ke apa kan, sekarang kita PKP pun dah nak settle ni, jalan jauh-jauh tu kena rehat lah kan. Sebab kita ada kes kan, pelajar yang aku ingat lagi, dia meninggal kat Petronas tu kan, yang tertidur semua buka aircon. Kita tak tahu dua benda-benda macam ni kan. Yelah, ajar maut tangan Tuhan, tapi kalau kita dapat berjaga-jaga, insya-Allah lah kan. Alright, so Acap rasa sampai sini saja video Acap untuk hari ni, untuk malam ni. Acap ucapkan terima kasih kepada korang yang dah stay sampai ke cerita ni. Terima kasih kerana stay sampai ke hujung video ni juga. Dan Acap nak ucapkan nak ucap apa sampai jadi? tak ada apa-apa nak ucapkan. Acap just nak wish korang jaga diri korang elok-elok. Alhamdulillah kita punya keadaan negara sekarang might be lebih okey dah sekarang. So insyaAllah besok akan Acap ada video. Sorry semalam tak ada video sebab Acap quite busy sikit, tak sempat nak kejar. InsyaAllah besok akan ada video and sampai ke hujung bulan ni lah. Alright, so kita jumpa di video akan datang. InsyaAllah I see you when I see you guys. Jaga diri. Ciao. Assalamualaikum. Bye.